Punca yang pertama ialah proses urbanisasi dan pembangunan yang pesat. Uh, Proses urbanisasi dan pembangunan yang pesat merangkumi perubahan yang pesat penduduk bandar telah meningkatkan penghasilan sisa pembejal dan perubahan dalam komposisi sisa. Yang kedua ialah sikap masyarakat. Masyarakat mempengaruhi gaya hidup yang kurang mesra alam. Contohnya kekurangan pengetahuan mengenai pengurusan sisa pembejal. Punca yang ketiga, kekangan sumber kewangan. Kekangan sumber kewangan contohnya kos yang sangat tinggi diperlukan bagi menjaminkan keberkesanan dalam proses pengurusan sisa pembejal. Dengan itu, keterbatasan modal menyebabkan pihak berkuasa tempatan sukar untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat. Seterusnya, punca yang keempat ialah pengurusan sisa pembejal tidak sistematik, tidak teratur dengan kejam. Macam contohnya pencemaran daripada sisa pembejal terjadi akibat pengurusan sisa pembejal yang tidak sistematik. Ini empat ialah punca yang berlaku dalam negara kita, dalam Malaysia, terhadap isu pengurusan sisa pembejal. Sistem pembejal ini mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar dengan menghasilkan pencemaran ataupun pollution. Sisa yang mengalir dalam sungai yang berpunca daripada air dari tapak pengurusan yang berhampiran menyebabkan berlakunya pencemaran. Hal ini kerana lelahan tersebut mengandungi pelbagai bahan kimia seperti magnesium, zinc, lagi macam plumbum dan juga zat yang dapat diklasifikasikan sebagai satu bahan kimia yang dapat mencemarkan alam sekitar ini. Okey, kita juga dapat tengok indeks pencemaran dan lingkungan sungai di negara kita ini amatlah teruk, yang hampir 90% tercemar. Okay, indeks ini jelas menunjukkan bahawa air yang mengalir di sungai di negara kita ini amatlah teruk. Okey, pencemaran ini juga dapat memberikan kepada ekosistem dan juga ia juga memberikan kepada flora dan fauna dan juga kehidupan liar dan juga kehidupan dalam air, kehidupan akuatik. Okey. Selain itu juga pencemaran juga berlaku disebabkan oleh pengurusan sisa pembejal yang tidak efektif daripada kerajaan. Okey. Okey. Justru ia juga disebabkan oleh manusia, macam membuat malakan yang tak dirancang. Ia juga boleh menyebabkan pencemaran. Okey, seterusnya lagi kesan kepada individu ataupun manusia. Selain itu, pengurusan sisa pembejal yang tidak efektif juga turut memberi kesan kepada individu manusia secara langsung. Hal ini kerana pengurusan sisa pembejal yang tidak teratur dilihat dapat menarik perhatian vektor pembawa penyakit seperti nyamuk Aedes, kencing tikus dan juga lipas. Akibatnya, persekitaran fizikal yang tidak sihat bukan sahaja daripada pandangan luar, malah mewujudkan kesan sampingan lain seperti mendatangkan penyakit dan mengganggu kesihatan manusia. Tambahan juga, lengkukan pembejal yang dibiar dalam tempoh yang lama, ia juga dapat mengakibatkan jumlah haiwan dan serangga tersebut meningkat. Justru pelbagai penyakit telah disebarkan dengan kehadiran vektor pembawa penyakit tersebut. Misalnya kewujudan air bertakung yang menyebabkan Aedes, nyamuk Aedes, demam denggi, yang disebabkan membiarkan nyamuk yang banyak, boleh menyebabkan penyakit seperti berikut. Okey.
Dan itu saja adalah kesan daripada sisa pekerja yang tidak terancang dan yang tidak diambil endah oleh manusia sejagat, dan itulah akibatnya. Dan sekian, terima kasih. Isu semasa yang saya dapat petik dari akhbar iaitu isu pengurusan sisa pepejal, iaitu dari berita harian, sikap pengguna buang sisa pepejal punca banjir kilat. Oleh itu, langkah bersepadu perlu dilaksanakan elak kos pemilihan terus meningkat. Cara ni, setiap individu mestilah mempunyai kesedaran maksimum untuk mengubah cara pemikiran mereka supaya masalah pembuangan sisa pepejal ke sistem perparitan yang sungai tidak berlaku. Turunnya dari petikan akhbar Bulletin Harian, iaitu pembuangan sisa pepejal ialah ancaman terbesar dunia. Contohnya bahan plastik yang tidak mudah terurai yang memudaratkan haiwan-haiwan akuatik seperti ikan dan penyu terdedah dengan ancaman plastik hanyut. Ini terutama penyedut minuman kerana ia sering disalah sangka sebagai sumber makanan mereka. Turunnya statistik kutipan sampah bagi tempoh 5 tahun dari tempoh 2021. Dari Perlis ialah dari Januari hingga April sebanyak 15,000 tan. Seterusnya Kedah 157,000 tan selama 4 bulan, dan wilayah Persekutuan 231,000 tan 628.94. Seterusnya wilayah Persekutuan Putrajaya sebanyak 14,562 tan, dan Pahang 122,371 tan. Seterusnya Negeri Sembilan sebanyak 93,468 tan, Melaka 105,666 tan, dan Johor 300,749 tan. Ini kebab ini saya petik dari harian Metro. Okey, sekian. Okey, baik. Dalam sesi temu bual, saya akan menemu bual beberapa individu mengenai tanggungjawab sosial dalam isu pengurusan sisa bahan pepejal untuk kita nak mengurangkan alam sekitar daripada terbeban. Okey, jom kita cari orang untuk temu bual. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Okey, saya nak minta izin untuk temu bual Encik mengenai isu sisa pepejal. Okey, boleh saya temu bual Encik? Boleh? Okey, kita temu bual kat sini. Okey, Encik. Persoalan saya, apa yang Encik faham tentang tanggungjawab sosial dalam menguruskan isu pengurusan sisa bahan pepejal untuk kita nak meminimumkan alam sekitar daripada terbeban? Okey, pada pendapat saya, apa yang saya faham pada persoalan Encik tadi, bagi meminimumkan sisa pepejal domestik tersebut, kita mestilah membuat jadual waktu untuk pengurusan pada setiap kawasan perumahan bagi memudahkan dan meringankan beban pada pihak yang bertanggungjawab. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Baik, Encik. Apa pendapat Encik tentang tanggungjawab sosial dalam isu pengurusan sisa bahan pepejal ni? Pada pendapat saya, kita kurang kesedaran sivik di mana kita juga kurang menitik beratkan berkenaan dengan kebersihan. Jadi sebenarnya pengurusan sisa pepejal ni kita mampu mengurangkan sehingga 20% pengeluaran gas rumah hijau di peringkat global sebenarnya. Jadi kesimpulan sangat pentinglah untuk kita mengelakkan membuang sampah merata-rata kan dalam kalangan masyarakat kita. Kita boleh tengok juga masyarakat Jepun di mana mereka ni menganggap hak bersama untuk menjaga kebersihan persekitaran. Jadi mereka amatlah melarang untuk membuang sampah merata-rata demi menjaga kebersihan persekitaran mereka. Baik, terima kasih, Encik. Baik, Encik. Boleh Encik berikan sedikit cadangan ataupun penyelesaian untuk kita nak menyelesaikan isu pengurusan sisa bahan pepejal ni? Okay, cadangan saya, kita semula sisa pepejal, kita wujudkan teknologi kita semula untuk menghasilkan penggunaan alternatif
barang-barang seperti botol kaca, barang plastik dan tin aluminium mengambil masa 15 tahun untuk reput. Oleh itu, barang-barang tersebut kita semula. Okey, sebagai contoh kita boleh buat plastik ni kita hancurkan menjadi fiber halus. Okey, daripada fiber halus tu kita gunakan untuk hasilkan kain, baju hujan ataupun beg. Okay, baik, terima kasih. Okey, Berdasarkan analisis yang telah saya jalankan sebentar tadi, kita boleh lihat betapa tahap kesedaran masyarakat terhadap pengurusan sisa bahan pekerja berada pada tahap yang sangat sederhana dan perlu dipertingkatkan bagi kita nak meminimumkan penjanaan sisa bahan pekerja, dan kita perlu meningkatkan aktiviti kita semula dalam usaha mengurangkan kuantiti sisa bahan pekerja yang perlu dihantar ke tapak pelupusan. Untuk mengurangkan penghasilan sisa bahan pekerja, kempen kesedaran untuk disiplin dan juga untuk mendidik masyarakat perlu dipertingkatkan. Antara yang boleh kita lakukan adalah menggalakkan masyarakat untuk menggunakan 3R, yang mana 3R ni ialah reuse, reduce dan juga recycle, yang mana 3R adalah sangat berpotensi lah untuk kita nak mengurangkan penghasilan sisa bahan pekerja pada punca. Akhir sekali, agensi yang berkaitan perlu mewujudkan satu sistem pengurusan sisa bahan pekerja yang lestari untuk supaya keselamatan masyarakat ataupun orang awam lebih terjamin, alam sekitar dapat dipelihara dan juga sumber alam dapat dipelihara.